Baik, kita mulakan ke pelajaran hadis. Hadis nombor 1233 masih dalam Kitabul Hudud, bab yang berkaitan dengan undang-undang atau hukum yang tajuk kecilnya Babu Hadis Zani, iaitu bab had orang yang berzina. Had yang zani. Berdasarkan kepada hadis yang terdahulu bahawa dera kepada orang yang belum berkahwin, kalau berzina dia kena dera 100 kali dan diasingkan selama setahun, mana kena buang negeri setelah didera 100 kali. Dan orang yang sudah berkahwin, kalau berzina dia kena dera 100 kali dan direjam sampai mati. Rejam itu artinya ditanam sampai ke dada dan badannya ditanam sampai ke dada, kemudian dibaling dengan batu tanpa kesian. Sebabnya itulah undang-undang Allah atau hukum Allah. Jadi orang yang kesian tak boleh. Jadi mesti tidak ada perasaan kesian bila melaksanakannya. Dan undang-undang Allah Ta'ala ini sebenarnya tak boleh disuruhkan, dilaksanakan dengan ditontonkan kepada orang ramai supaya ia menjadi pengajaran besar buat mereka. Kalau disuruhkan, tahu-tahu dia dah mati, tahu-tahu dia dah digantung, tapi tak nampak, tak jadi pengajaran. Dia kalau ditontonkan, dia akan jadi pengajaran. Macam di Arab Saudi, kalau di Jeddah tu, kalau ada hukum pancung contohnya, orang-orang akan lepas Jumaat, mereka akan menunggu di lapangan dan ada tempat untuk mereka dipancung. Jadi pada masa itu orang boleh melihat macam mana orang-orang yang bersalah dengan hukum pancung. Jadi orang dapat melihat sendiri. Itu adalah pengajaran besar dan mengerikan dan menakutkan. Jadi kalau tak ditontonkan, memang tak ada rasa ngeri, tak ada rasa takut. Itu yang terkadang makin ramai orang buat jenayah. Sebab dia tak nampak kesan daripada perbuatannya dan tidak dinampakkan cara pelaksanaan hukum. Baik, kita teruskan sekarang ni hadis 1233 dengan 1234 sekaligus. Siapa nak baca silakan. Sila baca. Okey, sila baca. Okey, saya bacalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 1233 dari Abi Hurairah, ia berkata, telah datang seorang dari muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ia di dalam masjid. Ia seru dia, iaitu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina." Ia berpaling daripadanya. Ia berkisar menghadap mukanya dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Ia berpaling daripadanya hingga ia ulangi yang demikian kepadanya 4 kali. Tatkala ia telah saksikan atas kesalahan dirinya 4 kesaksian, Rasulullah panggil dia dan bertanya, "Apakah engkau gila?" Ia jawab, "Tidak," sabdanya. "Apakah engkau sudah kahwin?" Ia jawab, "Sudah." Maka Nabi SAW bersabda, "Bawalah dia pergi dan pejamlah dia." Muttafaqun alaih. Sambung Ustaz. Ya, sambung. 1234 dari Ibnu Abbas, ia berkata, tatkala datang Ma'is bin Malik kepada Rasulullah SAW dan mengaku berzina,
Dia bersabda kepadanya, barangkali engkau cium atau engkau ramas atau engkau lihat. Dia jawab, tidak ya Rasulullah. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Ya. Baik, catatkan ya. Hadis 1233 dan 1234. Catatkan ya. Hadis sah. Matan, orang yang datang kepada hakim mengaku berzina tidak boleh langsung diterima pengakuannya. Sebelum diperiksa dengan teliti. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, siapa semua ya. Zaman Nabi, kebanyakan daripada cerita hadis-hadis bahawa orang yang berzina, dia datang mengaku atau menyerah. Dia tidak nampak hadis yang dia kena tangkap. Ya, tak ada. Tapi ya, kebanyakan mereka menyerah diri dan mengaku dia bersalah. Jadi dalam hal ini, mengikut hadis yang dibaca tadi, rupanya Nabi, dia tak terus terima. Tak terus terima cakap orang yang mengaku. Bila dia mengaku dia berzina, Nabi berpaling. Tapi orang tu tetap mengaku sampai 4 kali ceritakan dalam hadis ni. Ya. Kemudian sampai Nabi kata, engkau ni dah gila, engkau dah gila ke? Tak. Ya. Engkau dah berkahwin. Sudah. Lalu ya, pengakuannya baru diterima. Dan kerana dia sudah berkahwin, maka hukumannya ialah rejam. Ya. Sebelum direjam, mengikut hadis, hendaklah dihukum dera dulu, 100 kali dera. Ya. Kemudian baru direjam. Ada dera ni mana di rotan. Di rotan 100 kali. Ya. Dan pada hadis yang kedua tadi pun Nabi macam itulah cara Nabi ya, nak menerima kenyataan. Nabi tak terus terima, melainkan ya, Nabi alih-alihkan ke lain. Contoh dalam ya, hadis yang kedua dibaca tadi, orang itu mengaku bahawa dia berzina. Tapi Nabi kata, alah, tantang kau ni hanya mencium. Ya, kata Nabi macam itulah. Ya. Tantang kau ni hanya pegang-pegang je atau ramas-ramas je. Ya. Kemungkinan ya, dengan bahasa-bahasa macam tu, kadang ada orang tak faham. Dia ingat dengan mencium tu dah dikira dia berzina. Hanya dengan pegang-pegang katanya dah dikira berzina. Jadi kadang mungkin orang tak faham ya, bahasa zina itu. Jadi sebab itu Nabi ya, memungkinkan macam tu. Oh tak ya Rasulullah. Jadi bila dia mengaku, tak ya Rasulullah, aku benar-benar berzina. Ya. Jadi bila pengakuannya jelas dan tidak menafikan, maka ya, Rasul ya, jalankan dia punya hukum. Baik ya, saya nak terangkan dalam hadis yang 1, 2, 3, 4 ni ya. Hadis 1, 2, 3, 4 ni. Ketika Rasulullah SAW menerima pengakuan Ma'iz
nama dia Ma'is, ya, bahawa dia berzina, si Ma'is ni. Maka Rasulullah SAW mengadakan penyelidikan secara teliti terhadap diri Ma'is sendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai dasar benar dan tidaknya pengakuan Ma'is itu. Hal ini menjadi satu ketentuan bagi hakim dan menerima pengaduan seorang yang melakukan perbuatan ini. Hendaklah hakim bertanya dengan teliti kepada orang yang mengaku, supaya dapat diketahui pengakuannya itu benar-benar jujur atau dusta. Orang itu sehat atau terganggu jiwanya. Bila hakim yakin bahawa orang itu mengaku perbuatan itu atau zina benar-benar, ya, dia melakukan dengan perbuatan yang sehat, maka ia diminta untuk bersumpah. Kena sumpah 4 kali barulah dijatuhkan hukuman. Jadi bukan terus-menerus dijatuhkan hukuman, ya. Diselidiki dulu, betul tak mental orang ni. Kadang ada orang tak betul mental, dia mengaku macam tu, ya, tapi sebenarnya dia sakit mental, ya. Sebab itu diselidiki betul-betul. Baik, ya, kita teruskan lagi. 1, 2, 3, 5. Siapa nak baca, buka mic. Siapa nak baca, buka mic dia. Saya baca. Okey, sila. Okey. 1, 2, 3, 5. Dari Umar bin Khattab, bahawasanya ia berkhutbah dan berkata, sesungguhnya Allah telah utuskan Muhammad dengan membawa kebenaran dan ia turunkan kepada kitab itu. Dan di antara yang ia turunkan ada ayat rejam yang kita telah baca dia dan kita simpan dia dan kita fahami dia. Dan Rasulullah SAW telah rejam sesudah dia, kita pun telah rejam. Dan saya khawatir bahawa kalau sudah dibuat beberapa masa atas manusia, ada yang akan berkata, kami tidak dapati hukum rejam di dalam Kitabullah tak ada. Lalu mereka sesat dengan sebab meninggalkan satu kewajipan yang diturunkan oleh Allah, dan sesungguhnya hukum rejam itu benar ada di Kitabullah Ta'ala atas orang yang berzina apabila ia sudah pernah berkahwin, mahupun lelaki atau perempuan, jika sudah ada bukti atau mengandung atau mengaku. Muttafaq alaihi. Ya. 1, 2, 3, 5. Suara siapa tadi, ya? Tak pernah dengar. Oh. Okey. 1, 2, 3, 5, hadis sah. Matan, ada hukum rejam bagi orang yang berzina selain dari hukum dera. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya. Dalam hadis yang dibaca tadi, maksudnya pernyataan Umar bahawa rejam ada dalam Kitabullah, maksudnya ialah ada di dalam ketentuan syariat Allah dan bukan Al-Quran, ya, bukan Al-Quran, kerana dalam Al-Quran tidak ada ayat rejam dan sebutan Kitabullah sudah biasa digunakan oleh sahabat
untuk menunjukkan pada pengertian syariat Allah, bukan hanya semata-mata Al-Quran. Hukum rajam memang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dijalankan oleh para khalifahnya. Umar menggambarkan bahawa kelak di kemudian akan ada di kalangan umat Islam yang menolak hukum rajam dengan alasan hal itu tidak ditetapkan di dalam Al-Quran, hanya ada dalam hadis-hadis Nabi. Kerana itu, Umar lebih dulu memberikan bantahan bahawasanya orang yang menganggap rajam itu bukan bahagian dari syariat Islam sebagai satu pernyataan dusta dan sesat. Jadi artinya hukum rajam itu sudah pernah dilaksanakan sebagai satu syariat zaman Nabi SAW. Mengenai tentang rajam ini, rupanya bukan hanya dalam kitab Quran, rupanya dalam kitab Taurat pun ada menunjukkan hukum rajam. Tapi mereka padamkan hukum itu. Itu di antara ahli kitab tu menyangkal tentang hukum rajam itu. Sebenarnya hukum rajam itu juga ada dalam kitab mereka. Sebab ada satu kisah bahawa ahli kitab ini dia melakukan zina dan minta hukum kepada Nabi. Jadi Nabi kata hukumnya rajam. Maka dia tidak boleh terima. Dia tidak boleh terima dengan hukum Nabi itu. Lalu dia minta hukum daripada ahli kitab yang dikatakan sebagai ulama dalam ahli kitab Taurat. Rupanya dalam kitab Taurat pun sama, ada hukum rajam. Tapi hukum itu sekarang sudah dibuang. Tidak diadakan dalam kitab itu, mana dipadam. Itu yang dikatakan kitab Taurat ni dah banyak rusak. Termasuklah kitab Injil. Dah banyak rusak. Yang asli tak tahu yang mana satu dah. Lagi 1, 2, 3, 6. Teruskan. Siapa nak baca? Sama. Orang yang sama tadi. 1, 2, 3, 6. Dari Abi Hurairah, ia berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, apabila jariyah seorang daripada kamu berzina dan ternyata zinanya, maka hendaklah ia dera dia dengan pukulan dan jangan ia berlaku keras kepadanya. Kemudian, jika ia berzina, hendaklah ia dera dia dengan pukulan-pukulan dan jangan berlaku keras atasnya. Kemudian jika ia berzina yang ketiga kalinya dan ternyata zinanya, maka hendaklah ia jual dia walaupun dengan harga selembar rambut. Muttafaq alaihi, tetapi lafaz itu bagi Muslim. Rambut ni sehelai ke selembar? Yang betul lah. Mana? Selembar apa lah ya? Selembar banyak lah kan? Itulah. Yang betulnya apa, selai ke selembar? Selai rambut ke selembar? Selembar rambut. Selembar tu. Tocang tu lah. Wah, banyak tu. Banyak tu. Alah, itu pun bukan kuat sangat pun tocang. Tocang. Rambut lembik. Rambut lembik. Rambut lembik. Yang dah jadi tocang tu. Baik, apa cerita dia? Hadis 1, 2, 3, 6. Oh, ada satu lagi kena sambung. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7. Dari Ali. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, jalankanlah hukum had atas hamba-hamba yang kamu miliki. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan dia di dalam Muslim sebagai mauquf.
Okey, catatkan ya 1236 dengan 1237 sekali ya. Hadis sah. Matan, diperintah juga melaksanakan hukum-hukum had (hudud) terhadap hamba. Hukum wajib. Baik, saya masuk dulu ya. Ini berkaitan dengan hamba. Kita sekarang ni ya, tak ada hamba. Ya, zaman Nabi dulu ada hamba. Jadi kita hanya baca sebagai ambil tahu saja bahawa ya, hamba perempuan yang berzina tidak dijatuhi hukuman dera sebanyak yang dijatuhkan kepada perempuan muslimah yang merdeka. Walaupun hamba ini berzina sampai 3 kali, hukumnya maksimal hanyalah dia dijual walaupun hanya harga selai rambut. Ya, selai rambut atau tadi selembar rambut. Ya. Kemudian diterangkan hadis selanjutnya, para majikan atau pemilik hamba diharuskan menegakkan hukum-hukum Islam terhadap para hambanya yang melakukan perzinaan atau pencurian atau kejahatan-kejahatan lain. Dan sesuai hadis 1236 bahawa hukuman yang dikenakan pada hamba tidak sama yang dikenakan pada orang merdeka. Maknanya dia tu ringan sikit daripada orang merdeka. Itu je lah. Ya. Baik, 1238. Sila. Siapa nak baca pula? Buka mic kalau nak baca. Okay, saya baca. Okey, sila. 1238 dari Imran bin Husain, bahawasanya seorang perempuan dari suku Juhainah datang kepada Nabi SAW sedang mengandung dari zina, lalu berkata, "Ya Nabi Allah, saya wajib dihad. Oleh itu, jalankanlah dia atas saya." Maka Rasulullah SAW panggil walinya dan berkata, "Berbuat kebaikanlah kepadanya. Lantas apabila ia beranak, bawalah dia kepadaku." Ia berbuat, lalu ia perintah supaya diurus dia. Lalu dikemaskan atas pakaiannya, kemudian ia perintah supaya direjam dia. Lalu direjam, kemudian ia solatkan dia. Maka Umar bertanya, "Mengapakah batu Tuan solatkan dia?" "Ya Nabi Allah, padahal ia telah berzina." Sabdanya, "Sesungguhnya ia telah bertaubat, satu taubat yang sekiranya dibahagi dia antara 70 dari penduduk Madinah, nescaya cukup buat mereka. Kerana adakah engkau dapati seorang lebih utama daripada perempuan yang menyerahkan dirinya kerana Allah Ta'ala?" Diriwayatkan dia oleh Muslim. Ya, baik. Catatkan ya. Hadis 1238. Hadis sah. Matan, perempuan yang berzina lalu hamil, maka hukuman untuk dia dilaksanakan sesudah ia melahirkan anak. Hukum
sebagai satu ketentuan. Baik. Dalam yang saya katakan zaman Nabi, kebanyakan cerita-cerita hadis orang berzina ni, dia menyerah diri. Dia sanggup dihukum dengan hukuman Allah. Jadi, perempuan ini, dia mengaku dia berzina. Dan buktinya kandungan itu. Ia daripada hasil perzinaannya. Jadi Rasulullah adakah hukum terus? Tak ada. Rasulullah bagi tahu kepada walinya, jagalah dia baik-baik. Peliharalah dia baik-baik sampai dia melahirkan. Dan dalam hadis lain, Nabi tidak terus hukum lagi, melainkan dia suruh susukan anaknya dulu. Setelah habis disusukan, mana dah habis pantang dan habis waktu susuan atau masa perpisahan susu, biasanya 2 tahun lah. 2 tahun dah habis menyusukan, dia menyerahkan dirinya. Dan Nabi pun hukum. Kebanyakan mereka menyerah. Jadi sampai diceritakan bahawa setelah dihukum rejam, Nabi solatkan dia. Dan menunjukkan bahawa orang yang berzina juga, maknanya matinya juga perlu disolatkan. Dan orang yang sebegini, kata Nabi, kalau disamakan dengan 70 orang di penduduk Madinah ini, nescaya taubatnya dah mencukupi. Kalau diberikan kepada 70 orang, taubatnya dah mencukupi. Dia punya besarnya penerimaan Allah Ta'ala kepada perempuan ini yang benar-benar ikhlas menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala atas kesalahannya. Ini kita sebenarnya dalam hal ini kita baca hukum saja. Di negara kita tak ada peruntukan pula. Dalam mahkamah syariah ni tak ada peruntukan. Hukum dera, hukum rejam macam ni tak ada. Yang ada, kena bayar saman. Bayar saman je yang ada. Jadi kita hanya baca kitab je. Tapi pelaksanaan tak ada. Tak ada peruntukan pada mahkamah syariah kita. Kalau kita negara yang dekat dengan kita, yang melaksanakan di Aceh. Di Aceh itu diizinkan oleh kerajaan Indonesia melaksanakan hukum Islam tapi di Aceh saja. Sebab Aceh ni memang daripada dulu dia memang perjuangkan untuk menegakkan negara Islam dan menegakkan hukum Islam dan nak berpisah daripada Indonesia. Dia nak berpisah. Kalau dia berpisah pun dia masih boleh hidup. Sebabnya minyak banyak di Aceh. Dia macam Brunei. Macam tu. Jadi dia boleh hidup. Tapi kerajaan Indonesia tidak membenarkan. Dan itulah sentiasa bergolak. Sentiasa bergolak di Aceh. Antara tentera GAM. Tentera GAM ni tentera Aceh. Melawan tentera kerajaan. Berlawan je lah, sentiasa berperang bertahun-tahun. Akhirnya Allah benamkan dengan tsunami. Aceh dibenamkan dengan tsunami, lepas tu barulah dapat apa yang dicita-citakan, iaitu dia dapat melaksanakan hukum Islam. Tapi satu yang syarat kedua tak dapat, iaitu dia nak berpisah dengan Indonesia tak dapat. Itu je lah.
Jadi sampai sekarang mereka ada kalau orang-orang melawat ke sana, dia pelaksanaan tu hari Jumaat. Lepas hari Jumaat, kalau orang yang minum arak kena rotan lepas Jumaat tu boleh lihat di ruang masjid. Jadi orang boleh tengok. Di sana ada dilaksanakan. Baik kita teruskan lagi hadis selanjutnya. Hadis 1239. Silakan. Orang yang sama, silakan. 1239 dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Nabi SAW rejam seorang lelaki dari suku Aslam dan seorang lelaki Yahudi dan seorang perempuan. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Lagi 1234. 1340. Dan kisah dua orang Yahudi, laki-laki dan perempuan berzina ada tersebut di dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar. Catatkan 1239 dengan 1240, satu hukum Hadis sah. Matan, orang kafir kalau berzina dalam pemerintahan Islam harus juga direjam. Hukum sebagai satu ketentuan. Maknanya, dalam hadis ni, kalau orang kafir itu, dia melanggar hukum-hukum had atau hudud. Contohnya dia berzina di negara Islam yang dijalankan hukum Islam. Dia juga kena hukum rejam. Sebab itu hukuman negara. Dah jadi hukuman negara macam kita lah. Kalau kita bersalah dekat Singapura, di tempat kita tak salah, kita buat macam tu. Tapi contoh di Singapura salah. Kita kena hukum Medesa ke kena hukum Singapura? Sudah tentu kena hukum Singapura. Macam orang luar juga, dia di tempat dia, kalau mengedar dadah ke apa ke, dia tak sampai digantung atau tak sampai mati. Tapi sampai tempat kita, dia lakukan macam tu, dia kena ikut hukuman kita. Jadi mana-mana negara pun, kalau kita bersalah kat negara tu, kita kena hukum di negara itu. Samalah dengan kalau negara kita ni negara menjalankan hukum Islam, maka orang yang bersalah tu tetap menerima hukum macam mana hukum Islam yang ada kat situ. Kena fahamlah. Macam orang-orang kita yang berapa orang? 6 orang yang ditangkap di Thailand tu pasal dadah. Edar pil kuda. Jadi itu dah kes yang berat. Tapi tak dekat Siam, Ustaz. Ingat Kelantan. Dekat Kelantan kan? Kelantan. Tapi orang Kelantan salah satunya. Jadi dia kena di Thailand. Oh, dia kena kat Thailand. Thailand. Tapi di Thailand tu tak sampai hukum mati. Tetapi hukum tu hukum berat. Jadi diceritakan oleh orang yang pernah kerja kedutaan melawat penjara-penjara kat sana, memang mengerikan. Penjara yang paling mengerikan di Thailand. Maknanya dahsyat orang-orang sana lah dalam penjara tu. Dia kata orang kita ni kalau masuk dalam situ mau hitam. Dah boleh hilang akal. Itulah dahsyatnya penjara Thailand.
diceritakanlah macam tu. Dengan kesesakan dia, dengan apa, mana tak bermoral di dalam tu. Baik, lagi siapa nak baca? Ada lagi nak baca? Atau teruskan saja? Adi 1, 2, 4, 1 ya. 1, 2, 4, 1. Saya baca lah Ustaz. Sila. Dari 1, 2, 4, 1. Saya baca. Dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah, ia berkata, adalah di kampung kami seorang lelaki kecil dan lemah. Lalu ia berzina dengan seorang jariah dari jariah-jariah mereka. Sa'id sebut yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bersabda, kenakanlah atasnya deranya. Mereka berkata, ya Rasulullah, ia lemah buat demikian. Sabdanya, ambillah seberkas yang padanya. Seberkas yang padanya ada 100 ranting. Kemudian pukulkan dia padanya dengan sekali pukul. Lalu mereka kerjakan. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan isnadnya Hasan, tetapi ada perselisihan tentang mausulnya dan mursalnya. Ya, catatkan dulu. 1, 2, 4, 1. Hadis lemah. Matan tu mana isi hadis ya? Matan 100 ranting dijadikan satu, lalu dipukulkan kepada orang yang berzina. Dianggap 100 kali pukulan. Hukum sebab tidak dianggap. Hukum ya. Sebab tidak dianggap 100 kali. Baik, ya. Ingat tak apa dia punya hadis? Hadisnya lemah. Kita kena pegang. Hadisnya lemah. Kena pegang hukum. Hukumnya tidak dianggap 100 kali. Ini macam cerita Nabi Ayub ketika isterinya meninggalkan dia. Ya. Dan dia bernazar, kalau kau balik aku akan pukul 100 kali. Bukan artinya isteri itu berzina. Tapi ya, Nabi Ayub ya, bernazar. Ya, kalau isterinya balik nanti, ya, dia akan pukul 100 kali. Maka setelah Nabi Ayub sehat dan isterinya dia balik semula, maka dia laksanakanlah nazarnya. Maka dia ambil 100 ya, tali, ya, sejenis tali, diikat 100. Lalu dipukulkan sekali kepada isterinya sebagai dia melaksanakan nazarnya. Maka dipukulkanlah kepada isterinya. Itu namanya 100. Jadi hadis ini dia bukan berkaitan dengan nazar, tapi ia berkaitan dengan hukum hudud. Jadi adakah ya, orang yang ini dikenakan macam tu juga? Ya, sebenarnya tidak. Orang ini juga walaupun lemah, dikatakan dia lemah, tetap dia menerima hukuman semana ya, orang lain juga. Sebab itulah ya, diterangkan di sini
orang yang melakukan zina, walaupun orang itu badannya lemah atau sakit-sakit, ia tetap dikenakan hukum dera bila ia bujang dan dijatuhkan hukum rejam bila sudah berkahwin. Dalam menjatuhkan hukuman dera, boleh kita pergunakan cara seperti tersebut pada hadis ini. Ya. Oh, ini tidak boleh terima. Mana kita tak boleh ikut pada hadis ini. Sebab hadis ini dia dikatakan sebagai hadis lemah. Jadi hadis lemah ni, hadis dhaif ya. Mana tidak boleh jadikan sebagai ukuran. Ukuran kalau sekali pukul 100, itu yang lain nanti minta macam tu juga. Ya. Dah ceritanya dia lemah. Ya, tapi dia berzina dengan jariah dia, dengan hamba-hamba dia. Ya. Yang tu tak lemah pula. Ya. Jadi begitu. Jariah ni hamba Ustaz. Dengan perempuan. Jariah tu mana hamba? Perempuan. Jariah tu mana hamba? Hamba jariah. Ya. Kecuali yang nama dia jariah. Ya. Orang kita ada juga nama jariah. Ya, hamba jariah. Ya. Orang kita ada nama Cousin saya hamba. Dia berzina dengan hamba-hamba. Ya. Ya, nama dia. Apa nama? Kita panggil JJ. Kalau disebut jariah tu mana hamba ya? Ingat perempuan Ustaz. Jariah. Memang perempuan lah. Hamba perempuan. Hamba perempuan. Kalau perempuan biasa? Perempuan biasa? Bisa. Orang mukmin lah. Muslim. Mukmin. Anissa. Anissa. Tapi sedap bunyi Ustaz. Sedap lah. Orang kita selalu banyak nama. Perempuan nama jariah. Tapi kenapa dia kata kalau sedekah jariah? Selalu macam tu, sedekah jariah. Sedekah jariah tu maknanya itu makna mengalir. Amal jariah. Amal jariah. Ini hamba jariah. Macam mana? Macam ulangan. Perempuan. Sedekah perempuan. Tak, bukan. Mungkin lah. Jariah kalau khusus kepada hamba, dia mana hamba namanya jariah. Tapi kalau sedekah kena sebut sedekah jariah. Sedekah jariah. Macam tu. Bukanlah jariah yang sedekah. Macam jariah pula yang sedekah ya. Ejaan sama. Ejaan sama. Ya. Sama Makna lain. Sama. Amal jariah. Baik, kita teruskan hadis selanjutnya. Silakan. 1242. Ada tak? Okey. Ya. Okey. Last sekali. Dari Ibnu Abbas. Datin baca. Saya baca dari Ibnu Abbas bahawasanya Nabi SAW bersabda, siapa-siapa kamu dapati dia mengerjakan perbuatan kaum Lut, iaitu bunuhlah yang berbuat dan yang dibuat, dan barang siapa kamu dapati menjimak binatang, bunuhlah dia dan bunuhlah binatang itu. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4 dan rawi-rawinya orang-orang yang dianggap kepercayaan, tetapi ada padanya perselisihan. Baik, catatkan hadis sah. Hadis 1242 hadis sah. Matan orang yang berbuat seperti kaum Lut,
Dan yang mencampuri binatang. Dan yang dicampuri wajib dibunuh. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Sebagaimana disebutkan pada ayat Al-Quran surah An-Nur mengenai hukum orang yang berzina ialah 100 kali. Dan menurut keterangan hadis-hadis sahih, jika yang berzina itu sudah kahwin, maka direjam. Dan tidak ada hukuman mati atau bunuh. Dengan demikian, kerana hadis ini lemah, maka ketentuan yang termaktub di dalamnya tidak boleh dijadikan dasar hukum. Jadi orang yang melakukan homoseksual ataupun lesbian atau menyetubuhi binatang dapat dijatuhi hukuman mati bila mana hal tersebut berleluasa di tengah masyarakat dan pemerintah Islam dapat menetapkan hukuman tertentu untuk mencegah kejahatan semacam ini. Itu mana berikan kepadanya hukum yang berat. Jadi perbuatan kaum Nabi Lut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Itu penyakit. Begitu juga orang yang mencampuri atau menyetubuhi binatang. Artinya ia kena dikenakan hukuman berat atau kalau dah berleluasa hendaklah dijatuhkan hukuman mati supaya jadi pengajaran buat yang lain. Itu hukuman yang ada dalam Islam demikian. Dulu di Jerman pernah satu babi. Babi itu dia melahirkan anaknya. Berbunyi menangis. Banyak 8 ekor. Tak, bukan cerita 8 ekor. Anak babi ni dia menangis manusia. Allah Azim. Dia menangis manusia tapi muka babi. Khawatir pula babi ni telah dilakukan oleh manusia. Sehingga berlaku demikian. Sebab itu kalau ikutkan hadis ni, yang melakukan bunuh, yang dilakukan pun kena bunuh supaya tidak ada zuriat macam tu. Dia menangis macam budak bayi kita. Jadi itu yang dikhuatir yang akan berlaku macam tu. Kat Johor pun dah jadi Ustaz. Itu dia bunuh binatang tu, bunuh kambing apa kat Johor. Ada masa tu. Jadi rupanya dah ada hukum. Bunuh. Ada hukum dalam hadis ni. Tapi manusia tak bunuh lah. Dia bunuh binatang tu. Kenapa bunuh binatang? Padahal binatang bukannya pandai bercakap, ini pun tak ada otak. Nanti ada zuriat tu. Tak, salahnya ialah salah manusia yang tapi siapa nak ngaku? Pula. Saya punya adik abigasi kerja kat Singapura. Dia kata doktor tu paksa pergi rumah orang tu sebab dia buat kerja dengan anjing, Ustaz. Tak lepas. Buat kerja dengan anjing tak lepas. Dia kata terpaksa pergi rumah orang tu. Jadi ini yang salahnya dekat binatang. Itulah nak kata siapa nak hukum. Sebabnya otak binatang lain dengan otak manusia. Kesian. Yalah.
Sebab Apa itu nak buat Nabi tidak dalam hukum Islam kita tidak boleh membawa anjing dalam rumah. Sebab anjing ni dia mempunyai nafsu, dia mempunyai nafsu, dan diceritakan bahawa setengah mereka orang-orang musyrikin ini, orang bukan Islam ni, dia bela anjing dan dia tidur bersama anjing dan main dengan anjing. Yang perempuan lah, bukan lelaki, yang perempuan. Jadi sebab itu Nabi tidak membenarkan membela anjing masuk dalam rumah. Sebab itulah salah satu daripada punca dia. Boleh berlaku demikian. Jadi dalam hadis ni dah ada ketentuan. Dari dulu tu. Dah ada daripada dulu rupanya. Ada orang. Tapi saya dah tengok dekat YouTube Ustaz, menjadi gorila dengan manusia. Gambar tipu ke betul tak tahu. Saya tengok. Itu gorila manusia. Kadang kita tak boleh. Yalah, kadang betul, kadang edit, Yang edit. Tapi zaman sekarang ni itu dikatakan fitnah akhir zaman. Kita pernah dengar tak macam mana teknologi AI? Dia betul AI.